Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين أثبنا اللهم ارفعنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita terus dengan i'rab ayat 56. Ayat 56 surah Al-An'am. Minggu lepas kita telah pun tafsir secara ringkas ayat ini berserta dengan ayat sebelumnya 55 dan untuk makluman ayat 56, 57 dan juga 58 adalah merupakan ayat yang Allah Taala minta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ataupun menjawab ataupun Allah Taala minta Nabi kita Muhammad beritahu kepada kafir Quraisy di Mekah Al-Mukarramah. Sebagaimana yang kita telah pelajari minggu lepas, ayat 56, 57, 58 dan juga sebelumnya bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan kafir Quraisy. Di antara caranya ialah dengan memberi hujah kepada mereka. Jadi ayat-ayat yang bermula dengan kul ini adalah merupakan hujah-hujah yang Allah Ta'ala minta Nabi kemukakan ataupun Nabi sebut bila berhadapan dengan kafir Quraisy. Jadi pada minggu lepas kita telah pun tafsir ataupun terjemah ayat 56. Apa yang Allah Ta'ala minta Nabi sebut kepada kafir Quraisy iaitu inni nuhitu an a'bud. Sesungguhnya aku dilarang, aku ditegah an a'bud menyembah alladzina tad'una menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah min dunillah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kafir Quraisy mereka menyembah berhala dan Nabi ditegah menyembah Tuhan yang disembah berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Kulla attabi'. Dan yang kedua Nabi hendaklah menyebut dan berkata kepada kafir Quraisy, la attabi', aku tidak mengikut ahwa'akum, hawa nafsu kamu, kehendak kamu, kemahuan kamu, aku tidak mengikut. Seandainya Nabi ikut qad dalaltu, maka Nabi akan sesat. Nabi berkata qad dalaltu, aku akan sesat. Maknanya seandainya aku ikut kamu wahai kafir Quraisy, maka aku akan sesat. Kita telah bertafsir pada minggu lepas tentang ayat ini. Idzan wa ma ana minal muhtadi, dan jika aku sesat maka aku tidak lagi di kalangan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala juga beritahu qul inni, ayat 57, qul inni, katakanlah wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku ala bayyinatin min rabbi, aku di atas bayyinah, mana di atas keyakinan min rabbi, daripada Tuhanku. Wa kadzabtum, dan pada masa yang sama kamu wahai kafir Quraisy telah mendustakannya. Jadi ala bayyinatin ini adalah Nabi, sesungguhnya aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala bayyinatin, di atas keyakinan kerana Nabi diwahyukan oleh Allah Taala Al-Quranul Karim.
Nabi diberi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dan selainnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama kamu, iaitu kafir Quraisy, telah mendustakan apa yang diturunkan, apa yang diwahyukan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma indi ma tasta'jilun, aku tidak ada, maknanya bukan kuasa aku. Ma tasta'jilun, apa yang kamu mahu disegerakan dengannya. Ini adalah kafir Quraisy, mereka perli ataupun mereka mempermainkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala cerita tentang azab, tentang kaum-kaum yang dahulu telah dimusnahkan, jadi mereka mempermainkan, mereka cuba mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka minta, contohnya dalam surah Al-Anfal, mereka minta, Allahumma, wahai Tuhan, in kana hadha huwal haq, seandainya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar, min indika, daripada Allah Subhanahu wa taala, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', engkau turunkanlah daripada langit ini batu-batu. Jadi mereka ini cuba minta supaya azab-azab itu disegerakan. Apabila mendengar azab neraka, cepatlah azab itu, kami sedang menunggu ini. Jadi mereka cuba untuk menghina Nabi, cuba untuk mencabar Nabi, cuba untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka seolah-olah mahu segera dalam ayat surah Al-Anfal itu, awi'tina bi'adzabin alim, datangkanlah kepada kami azab-azab yang pedih yang kamu ceritakan, yang kamu baca daripada ayat-ayat yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi beritahu pendiriannya adalah jelas. Pertama, dia yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di mana semua itu kafir Quraisy telah berdustakannya. Dan Nabi tidak akan mengikut hawa nafsu kehendak kafir Quraisy untuk meninggalkan dakwah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga beritahu dia tidak akan dan dia dilarang untuk menyembah berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy itu. Dan Nabi juga beritahu ma indi ma tasta'jilun, dan aku juga tidak ada kuasa untuk menurunkan azab kepada kamu, kerana kuasa menurunkan azab ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk untuk memudaratkan, untuk memberi sakit, untuk menyembuh, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi ini adalah bashar. Nabi ini adalah manusia. Walaupun Nabi ini adalah Rasul, pesuruh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi kuasanya adalah terhad. Kuasanya masih lagi dalam lingkungan kuasa manusia. Nabi tidak boleh mematikan, Nabi tidak boleh memberi seseorang itu kesakitan, Nabi tidak boleh menyembuh, Nabi tidak boleh memberi rezeki, Nabi tidak boleh untuk menurunkan azab daripada neraka. Bahkan Nabi sendiri tidak dapat mengeluarkan ataupun menunjukkan mukjizat yang kita belajar sebelum ini, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya mereka kafir Quraisy itu tahu bahwasanya Al-Quran itu, mukjizat itu, adab itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi ataupun Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga azab ini juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditanggung azabnya, tidak seperti umat sebelumnya. Di antara ciri-ciri ataupun kelebihan umat Nabi Muhammad ini, mereka tidak diazab sebagaimana azab yang dikenakan kepada bangsa-bangsa terdahulu, kepada kaum-kaum terdahulu, kaum Syuaib, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan juga kaum Fir'aun dan sebagainya. Tidak begitu. Maknanya tidak datang satu hujan batu, hujan api, tidak ada. Sebagaimana yang diturunkan kepada bangsa-bangsa terdahulu seperti Syuaib, kaum Ad, mereka itu diturunkan dengan taufan, dengan satu angin yang kuat sehingga mereka itu mati kesemuanya. Jadi tidak ada umat Nabi Muhammad ini dimusnahkan ataupun dimatikan kesemuanya.
Maknanya kalau ada pun mungkin di satu tempat ada dilanda banjir, tetapi di Malaysia masih lagi selamat. Ada satu tempat ada gempa bumi, tetapi tempat lain tidak ada. Maknanya ada pun azab-azab bangsa dahulu, contohnya Nuh alaihi salam, dihapuskan semua kaumnya sehingga tidak ada. Yang kekalnya mereka yang berada di atas kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi mereka itu cuba meminta supaya diturunkan azab. Seandainya engkau benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang saya baca tadi ya. Jadi Nabi bagi tahu ma'indi ma tasta'jilun. Aku tidak ada kuasa, ma'indi maknanya ma'indi qudrah. Tidak ada kuasa bagiku ma tasta'jilun, apa yang kamu minta disegerakan. Apa yang kamu minta supaya disegerakan itu, iaitu ada adab supaya diturunkan itu bukan kuasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala sebut inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu lillah. Tidak ada hanya hukum itu penetapan. Hanya tidak ada penetapan melainkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak menetapkan hukum, diazab dan sebagainya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diturunkan azab, bila diazab, dihukumkan neraka, dihukumkan selainnya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia dan juga bukan kuasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqussul haqq, dan dia yang Allah Taala yang akan menerangkan kebenaran. Kebenaran apa yang Allah Taala cerita di dalam Al-Quran tentang azab, tentang nikmat dan segala apa yang diceritakan itu adalah Allah Taala yang akan beritahu. Allah Taala akan ceritakan, Allah Taala akan terangkan, sama ada di atas dunia ini ataupun di akhirat nanti. Wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah Taala sebaik-baik qadi ataupun hakim. Fasilin ini adalah qadi, maknanya orang yang menetapkan hukum. Kalau kita di negara kita ini adalah para hakim yang menetapkan hukum itu, dan sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan menetapkan hukum, apa azabnya, apa kesimpulan ataupun natijahnya, apa-apa sahaja, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kuasa. Kemudian ayat 58 itu juga adalah lebih kepada menguatkan lagi ayat 57, di mana Allah Taala minta Nabi sambung lagi sebut kepada kafir Quraisy itu, qul law anna indi ma tasta'jiluna bih. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya sesungguhnya aku berkuasa, apa yang kamu minta supaya disegerakan itu. Maknanya kalaulah aku ini ada kuasa untuk mengazab kamu, aku ini ada kuasa untuk menyakitkan kamu, mematikan kamu, ataupun aku ini ada kuasa sebagaimana kuasa Allah SWT, memberi kamu takut, memberi kamu sakit, menyekat rezeki kamu, menyekat hujan, menetapkan kemarau dan selainnya. Maknanya seandainya aku ini ada kuasa, apa yang kamu minta itu supaya diturunkan azab itu, apa yang Nabi sebut laqudiyal amr, sudah pasti aku akan tetapkan keputusannya. Al-amru itu, urusan itu sudah pasti akan ditetapkan baini wa bainakum, antara aku dan engkau. Maknanya kalaulah aku ada kuasa lain, aku akan bincang dengan engkau bagaimana aku nak selesaikan urusan ini, baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah Taala lebih mengetahui siapa di kalangan orang-orang yang zalim. Dan Allah Taala sebut selepas dan ayat selepas itu, di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Dia. Ini juga menguatkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW tidak ada kunci, bukan sahaja tidak ada kuasa,
yang boleh menurunkan azab, dan Nabi juga adalah tidak ada ilmu ataupun kunci perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita teruskan ayat 59. Jadi itu sedikit daripada gambaran umum ayat-ayat yang kita telah pelajari sebelum ini. 87, 86, 56, 57, 58. Masih lagi berkenaan dengan dakwah Nabi, bagaimana Nabi SAW menghadapi kafir Quraisy di Mekah Al-Mukarramah, di mana Nabi mengajak mereka, dakwah mereka supaya mengikut ataupun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialog-dialog Nabi dengan mereka ini cuba dirakamkan di dalam surah Al-An'am yang kita baca tadi. Jadi kita teruskan i'rab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Qul inni nuhitu an a'bud. Qul inni nuhitu an a'bud. Ayat 56. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum. Qul amrun sakin. Qul ini adalah fi'il amar dan sakin. Sebagaimana yang saya beritahu banyak kali dah ulang. Sakin ini adalah baris mati. Di mana baris mati itu? Iaitu pada lam tu. Qul. Fi'il amar ini antara i'rab dia ialah mabniyun 'ala sukun. Maknanya kalau fi'il amar bagi anta, dia mabniyun 'ala sukun. Jadi mabniyun 'ala sukun ini ditakbirkan di dalam kita ini dengan sakin. Maknanya mabniyun 'ala sukun, iaitu fi'il amar ini dia tetap baris akhirnya mati, dan tandanya adalah mati pada di sini adalah pada huruf lam. Qul. Jadi fi'il amar ini minta, katakanlah, awak katakanlah. Jadi di sini awak itu adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'il amar ini rasanya tak ada dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dia tak panggil fi'il amar, dia panggil ayatlah, buatlah. Tapi dalam bahasa Arab ini dia ada 3 fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Di mana fi'il amar ini diguna khas untuk mengarah seseorang melakukan sesuatu, dan ia hanya ada pada 6 ganti nama: anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tidak ada pada ganti nama yang ketiga, wa huma hum, hiya huma hunna, dan juga tidak ada ganti nama yang pertama iaitu ana dan nahnu. Jadi hanya ada ganti nama mukhatab dan mukhatabah, iaitu ganti nama yang kedua, awak. Jadi fi'il amar hanya 6 saja. Fi'il lain ada 14, mudhari' 14, madhi 14. Wal fa'il, setiap fi'il mesti ada fa'il. Jadi fa'ilnya adalah mustatir. Mustatir tidak dilafazkan, tidak ada. Qul, jadi tidak ada pun fa'il dia mustatir, tetapi ada sebenarnya iaitu anta. Anta, awak. Ini juga antara kelebihan bahasa Arab, di mana anta itu tidak disebut tetapi dia ada. Dia ada di dalam qul. Jadi dengan lafaz qul itu saja ada di dalam tu, awak buatlah, diterjemahkan. Jadi di mana awak tidak disebut dan tidak nampak pada tulisan, tetapi di dalam qul ini adalah ada anta. Ada anta, itu kena lihat kepada kaedah fi'il amar. Jadi fa'ilnya mustatir, dan ada di dalam tu walaupun mustatir ada anta, iaitu awak. Jadi awak ini adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas kat situ. Anta itu mustatir. Mustatir itu kita boleh terjemahkan tidak ditulis dan tidak boleh disebut. Tetapi ada di dalam kalimah qul itu. Kemudian inna litaukid wan nasab.
litaukid wan nasab. In innani inni kul inni in itu adalah taukid wan nasab. Maknanya inna ini dia adalah huruf yang memberi makna sungguh, menguatkan, dan juga dia menasabkan isim, merafukkan khabar. Menasabkan isim, merafukkan khabar. Jadi inna ini selepasnya jumlah ismiyah. Inna selepasnya jumlah ataupun ayat yang bermula dengan isim. Ayat yang pertama itu, perkataan yang pertama itu isim inna, dan selepas itu adalah khabar inna. Boleh ya? Jelas kat sini ya. Jadi in lit taukid, iaitu memberi makna sesungguhnya. Wan nasab, nasab ini lebih kepada hukum i'rabnya, iaitu dia menasabkan isim selepasnya. Ya ini itu adalah isimnya, isim kepada inna. Jadi apabila kita sebut inna ini, dia perlu ada rukun dia, itulah isim dan khabar dia. Okey, jadi ini itu ada dhamir kat dalam. Ada dhamir, ya tu adalah dhamir, iaitu saya, dhamir muttasil. Itu bermaksud saya, ana. Jadi dhamir itulah merupakan isim inna. Dan nuhitu ini adalah khabar inna. Khabar kita panggil khabar jumlah. Khabar ini dia ada 3 bentuk, khabar mufrad, khabar jumlah, dan khabar syibih jumlah. Khabar jumlah dan syibih jumlah. Jadi di sini khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Itu ini adalah fi'il madin. Jadi fi'il madin dia adalah jumlah kerana ada fi'il dan fa'il. Jadi nuhitu itu adalah khabar kepada inna. Khabar kepada inna. Saya cuba buat ayat lain. Saya buat ayat yang mudah. Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar. Jadi bila saya nak kuatkan kenyataan saya bahawa Muhammad ini seorang pelajar, saya letak inna. Jadi inna itu adalah huruf taukid, menguatkan. Dan pada masa yang sama dia adalah huruf nasab. Huruf nasab, Muhammadun ini bertukar menjadi Muhammadan. Jadi saya akan baca inna Muhammadan talibun. Jadi inna ini adalah huruf huruf taukid dan nasab. Kemudian Muhammad ini adalah isim inna. Kemudian talib itu adalah khabar inna. Ini adalah khabar mufrad. Dia bukan jumlah. Jadi isim inna adalah Muhammad. Isim inna adalah Muhammad. Sama juga di atas ini, isim inna adalah saya. Jadi saya tu kita tak bolehlah letak baris atas ni kerana dhamir ini dia mabni. Jadi tak bolehlah kita sebut inniyan, tak boleh, ataupun innayan, tak boleh. Jadi ya itu adalah ganti nama, ana juga adalah ganti nama, maka ganti nama ini dia barisnya tidak berubah. Jadi kita baca tetap dengan inni, tak perlu baca dengan inniyan dan selainnya kerana dia mabni. Adapun Muhammad ini kerana dia mu'rab, jadi nampak barisnya nampak inna Muhammadan. Asalnya Muhammadun. Jadi dari sudut makna dia memberi makna sesungguhnya. Dari sudut i'rab baris dia adalah nasab, iaitu menjadikan Muhammad ini dibaca dengan Muhammadan. Isim inna Muhammad, khabar inna talib. Isim inna adalah dhamir. Kemudian khabar inna adalah nuhitu. Nanti kita lihat apa kata Syekh Tayyib Al-Ibrahimi. Inna litauqi' wan nasab. Ya mati ini
ya ini adalah ismuha. Ismuha maknanya isim inna. Isim inna adalah ya mati, itu maksudnya saya. Sesungguhnya saya ataupun sesungguhnya aku. Nuhitu. Nuhitu ini adalah madin mabniyun lil majhul sakin. Pertama adalah madin. Yang kedua, madin maknanya fi'il madin. Yang kedua, mabniyun lil majhul, iaitu bentuk binaan fi'il ini adalah tidak disebut fa'il, maknanya tidak ada fa'il. Dan mabniyun ala sukun, i'rabnya adalah sakin. Sakin maknanya dibaca ya, itu nuhitu. Okey, kalimah naha ini dia fi'il mu'tal akhir. Okey, cuba tengok naha, asalnya naha. Okey, di akhir itu ada alif. Alif naha ada ya sebenarnya hurufnya. Naha fi'il mudhari'nya adalah yanhi. Apa maksud naha? Larang, tegah. Okey. Naha yanhi. Kemudian apabila nak jadikan fi'il mabni, diubah kepada nuhi. Jadi kalau saya sebut naha iaitu dia larang. Siapa yang larang? Saya boleh sebut di sini nahallah. Allah Ta'ala telah melarang. Nahallah an a'buda. Allah Ta'ala larang apa? Iaitu aku menyembah. Ini kalau kita buat lafaz ada fa'il. A'buda. Okey. Semula. Naha yanhi. Ini kita panggil mabni lil ma'lum. Apa maksud mabni lil ma'lum? Mabni lil ma'lum ini kita sebut pelakunya, pembuatnya. Pembuatnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahallah. Nahallah. Nahallah maknanya siapa yang larang? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang larang. Jadi ini kita panggil mabni lil ma'lum. Naha fi'il madin, kalau fi'il mudhari' adalah yanhi. Yanhi. Jadi nahallahu an a'buda alladhina tad'una min dunillah. Naha, yanha tu yanhi. Yanhi ya? Yanha tu apa? Tanha anil fahsya. Yanha. Kejap pun Dalam kamu yanha. Sekejap saya confirm pun Okey, naha. Iya puan naha tanha, yanha puan Maaf Jadi fi'il mudhari'nya adalah yanha. Maknanya alif di belakang tu Alif di belakang tu bila dibaca nuhi itu kerana dia mabni lil majhul, ditukar dengan ya. Okey. Maknanya fi'il madin naha, fi'il mudhari' adalah yanha. Jadi akhir ini adalah alif. Bila dibaca nuhi itu maknanya fi'il mu'tal akhir ditukar kepada ya apabila dia mabni lil majhul. Okey, terima kasih Puan Nur Hazah. Jadi nahallahu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Bila disebut naha ataupun fi'il mudhari'nya adalah yanha, maka dia adalah mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum iaitu kita tahu ataupun kita sebut pelakunya. Jadi setiap fi'il dia mesti ada pelakunya. Jadi apabila kita sebut pelakunya, maka fi'il itu kena mabni lil ma'lum. Naha yanha. Apabila kita tak sebut pelakunya, contohnya dalam ayat ni nuhi asalnya adalah nuhiya. Asalnya adalah asalnya naha, tetapi mabni lil majhulnya adalah nu'iya. Wazannya adalah fu'ila. Fu'ila wazan dia punya majhul dia fu'ila. Jadi nuhi
Kemudian apabila dicampur dengan saya, tu, jadi dibaca dengan nuhitu. Dibaca dengan nuhitu. Nuhitu. Maknanya ayat di atas ini adalah nahani, nahani Allah, begitu. Maknanya Allah Ta'ala tegah saya. Mungkin saya buat dalam bracket, nahani Allah. Naha itu adalah fi'il madin. Cuma fi'il madin ini bila nak naha ya naha, apabila nak campur, nak tambah dengan dhamir tu, diletak nun wiqayah. Jadi nahani, naha. Okey, naha ni Allah. Allah Ta'ala telah menegah aku. Allah Ta'ala telah menegah aku. Okey, Allah Ta'ala telah menegah aku. Jadi siapa yang menegah? Yang menegahnya adalah Allah. Dia tegah siapa? Dia tegah aku. Jadi apabila dibina dengan mabni lil majhul, dibaca dengan nuhiyah, dibuang Allah, jadi aku itu jadi naik fa'il. Jadi disebut, dimasukkan di dalam fa'il ini dengan nuhitu. Okey, nuhitu ini asalnya adalah maf'ulun bih. Ini adalah maf'ulun bih. Maknanya Allah Ta'ala melarang saya. Perbuatannya larang. Siapa yang larang? Allah. Melarang siapa ataupun siapa yang kena larang, iaitu saya. Jadi apabila Allah Ta'ala buang, saya itu mengambil tempat Allah, mengambil tempat fa'il, dipanggil naib fa'il, maka disebut nuhitu. Jadi dibaca dengan nuhitu ini kerana ada ayat asalnya adalah nahani Allahu. Allah Ta'ala telah menegah ataupun melarang saya. Okey, nampak di sini ya? Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada naib fa'il di sini, maka disebut nuhiyah. Oleh kerana naha ini adalah fi'il muta'addi, dia kena ada maf'ulun bih, maka ada naib fa'il dia, iaitu saya, nuhid. Okey, jelas kan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan. Jadi nuhiyah ini adalah mabni lil majhul. Wazan dia adalah fu'ila, dia letak dhammah awalnya dan diletak baris bawah sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari' dia letak dhammah awalnya dan diletak baris atas sebelum akhirnya. Okey, saya letak wazan dia ke atasnya. Fu'ila dan fi'il mudhari' ialah dhammah di awalnya. Kemudian sebelum akhirnya baris atas. Fu'ila yuf'alu. Contohnya adalah kita ambil fi'il lainnya. Duriba. Kemudian fi'il mudhari' yudrabu. Ini adalah mabni wazan mabniyun lil majhul. Wazan mabniyun lil majhul. Fu'ila contohnya duriba, yuf'alu, yudrabu. Jadi kalau kita baca fu'ila contohnya nuhiya, maka dia adalah mabni lil majhul, tidak tahu pembuatnya, pelakunya. Jadi ada tujuan kenapa dibuang pelaku ini. Pertama, kalau di dalam ayat ini sudah jelas siapa yang larang Nabi Muhammad SAW, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu lagi disebut Allah. Sebab sudah maklum yang melarang Nabi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disebut nuhiya, nuhitu, maka sudah pun tahu yang menegahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu disebut lagi Allah.
Jadi kalau yang atas ini kita terjemahkan Allah, kita terjemahkan min dunillah. Min dunillah. Okey, tak apa, saya terjemah ke bawah. Allah telah melarang saya. Okey, jadi kita tahu Allah itu yang melarang. Melarang siapa? Saya. Kalau yang kat bawah ini, yang di bawah ni kita terjemah dilarang saya. Ada beza kan? Dilarang saya maknanya siapa yang larang? Allah Ta'ala. Oleh kerana dah tahu Allah Ta'ala yang larang, maka tidak disebut di dalam ayat ini. Kerana semua orang dah tahu hak melarang seseorang, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan ataupun mewajibkan. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diguna nuhia. Dan tujuan dibuang Allah fa'il ini di sini adalah kerana dah maklum. Ada lagi sebab-sebab lain. Mungkin kita jumpa ayat yang lain. InsyaAllah kita akan tengok. Ada makna kerana takut, kerana hina, kerana mahu menunjukkan sesuatu itu jauh. Allah Ta'ala benci dan sebagainya. Tidak disebut fa'ilnya. Tetapi dibuang fa'ilnya diguna dengan lafaz mabniyun lil majhul. Okey, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, sila. Nak tanya kalau ayat macam ayat surah An-Nisa tu ada sebut hurrimat alaikum ummahatukum tu. Jadi hurrimat tu dia ada tak mati tu dia macam mana pula? Sama lah puan hurrimat. Asalnya adalah harrama. Asalnya adalah harrama. Asalnya harrama. Yuharrimu. Yuharrimu. Maknanya Allah Ta'ala mengharamkan. Kalau yang atas ni ada maf'ul lah, ada fa'il. Saya boleh takdir di sini Allah harramallah ataupun yuharrimullah. Wazan dia fa'ala yufa'ilu. Jadi apabila mabdinil majhul diletak beri hadapan sebelumnya dan sebelum akhirnya diletak baris bawah. Hurrimat. Hurrimat alaikum. Apa selepasnya puan? Maitata. Ada tak? Bukan alaikum ummahatukum ni ayat yang larangan kahwin tu. Banatukum wa akhawatukum. Okey. Hurrimat diletak ta kerana naib fa'ilnya adalah hurrimat alaikum, naib fa'ilnya adalah ummahat ini. Oleh kerana ummahat ini naib fa'il muannas, jadi fi'il dia pun kena muannas. Jadi hurrimat. Asalnya adalah macam ni, asalnya adalah harrama. Harramallahu alaikum ummahatikum. Maknanya tak boleh kahwin dengan mak-mak kamu, nenek-nenek kamu ke atas. Okey. Asalnya ada Allah di sini tetapi dibuang Allah, diguna lafaz hurrimat. Kenapa ada ta? Kerana perempuan ni. Perempuan ni dia jadi naib fa'il. Jadi ini bawah ni adalah fi'il. Kemudian ini dia jadi naib fa'il. Okey, naib fa'il. Naib fa'il. Dia jadi dia ganti fa'il dia. Asalnya adalah harrama fi'il, Allah itu fa'il. Okey, kalau ayat ni harrama itu fi'il, kemudian Allah itu adalah fa'il. Apabila buang Allah, ummahat ini ganti tempat Allah. Itulah kita panggil tadi naib fa'il tadi.
Tapi dia kira maf'ulun bih kan? Apa kalau baca hurrimat Haram. alaikum ummahatikum, hurrimat alaikum ummahatukum ke ummahatikum puan, saya pun tak confirm. Ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Hurrimat alaikum ummahatikum. Ayat berapa puan? Saya cek. Ayat 23 An-Nisa. Ayat hukum pasal pernikahan tu, hak dilarang tu daripada nasab dengan larangan nasab dengan perkahwinan. Oh, ummahatukum puan. Bukan ummahatikum, ummahatukum. Ummahatukum. Kalau harramallahu alaikum barulah ummahatikum. Kalau hurrimat alaikum ummahatukum. Kerana dia ganti Allah. Bila dia ganti Allah, jadi baris pun kena baris hadapan juga. Apa kan? Harramallahu alaikum ummahatikum. Jadi fa'il kalau lihat di sini maf'ulnya adalah maf'ulun bih ummahatikum. Dibaca dengan baris bawah. Bila dia jadi naik fa'il, dia dibaca dengan baris hadapan. Saya ada tengok Quran ni, dia bukan baris bawah, dia hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, semuanya tutu semua. Maknanya naik fa'il. Okey. Jadi Allah ini adalah fa'il. Ini ikut, kalau ikut ikut bentuk ayatnya yang asal. Bukanlah kata ini asal Quran, tapi dari sudut bahasanya asal ayatnya begitu. Harramallah, Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu untuk kamu kahwini ke atas, ibu, nenek, moyang dan perempuan. Begitu juga anak kamu, itu cucu kamu yang ke bawah, wa banatukum wa akhawatukum, adik-beradik kamu juga tak boleh kamu kahwini. Kemudian wa ammatukum, mak saudara sebagainya. Jadi kalau ikutnya adalah harramallah, Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu. Jadi fa'il dia Allah, ummahat maknanya maf'ulun bih. Tetapi oleh kerana haram ini semuanya sudah tahu, yang mengharamkan, yang berkuasa mengharamkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dibuang. Dibuang Allah, kemudian diubah dengan lafaz mabni lil majhul, hurrimat. Jadi hurrimat ini diharamkan, ummahatukum, ibu-ibu kamu. Kalau di bawah ini Allah Ta'ala haramkan ke atas kamu ibu-ibu kamu. Okey puan. Ini salah satu contoh. Adakah sama dia dengan macam hurrimat ni dengan ayat ghulibatir Rum? Itu pun sama juga, ghulibatir Rum. Rum itu dia ada baris lah. Dia ada baris sebab qiraat tak? Macam mana? Tidak. Tak tu dia tak mati. Ghulibat ada tak baris bawah. Oh, yang tu bila iltiqa sakinain. Ghulibat asalnya. Kemudian Ar-Rum. Ar-Rum ini adalah satu bangsa. Bangsa negeri, dia hukumnya mu'annas. Kemudian ghulibat Ar-Rum. Asalnya adalah ghalaballah. Ghalaballah Ar-Rum. Ataupun mungkin mukmin. Mana ghalabal mu'minuna Ar-Rum. Orang mukmin mengalahkan kaum Rum. Kerana Rum ini akhirnya dikalahkan oleh umat Islam. Oleh zaman peperangan Tabuk sudah pun nak lawan Rum di zaman akhir sebelum Nabi meninggal, peperangan Tabuk. Kemudian selepas itu zaman Abu Bakar, zaman Umar itu telah dikalahkan Rum. Umat Islam telah menguasai Jordan, telah menguasai Iraq, kemudian pergi ke Mesir dan selainnya. Jadi boleh sebut ghalabal mu'minuna ar-Ruma. Orang Islam telah mengalahkan Rum, ataupun ghalaballahu Rum, Allah Ta'ala mengalahkan Rum. Jadi bila dibuang Allah ini, ataupun juga kita boleh sebut al-mu'minun. Al-mu'minu, maka dibaca dengan ghulibat.
Wulibat ini kena ada rum. Rum ini adalah mu'annas. Jadi dia baca dengan wulibat. Kemudian dibariskan baris bawah wulibatir rum kerana iltiqa sakinain. Berjumpa dua baris mati. Tak boleh nak baca wulibat senyap rum. Tak boleh. Jadi kena letak baris tu. Ta tu kena letak baris bawah. Wulibatir rum. Barulah boleh baca dengan boleh baca. Ya, jadi tidak ada kaitan lah wulibat asalnya. Kemudian ra itu diletak baris bawah kerana berjumpa dua baris mati. Bila jumpa dua baris mati tak boleh nak baca. Jadi diletak baris bawah. Wulibatir rum. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Okey, mabni majhul ini sudah pun kita bincang tadi. Jadi ini adalah salah satu cara ataupun salah satu bentuk fi'il yang diguna oleh orang Arab, diubah baris sekaligus dia memberi makna pelakunya tidak dihilangkan, pelakunya tidak disebut. Dan kenapa diguna bentuk kata tersebut? Kerana mungkin kita sudah tahu siapa pelakunya, jadi kita tak perlu sebut lagi pelaku. Mungkin kerana kita takut untuk menyebut pelakunya, kita pun tak sebut siapa yang buat sesuatu perbuatan, ataupun mungkin sesuatu perbuatan itu mulia, sesuatu perbuatan itu adalah baik, ataupun sesuatu perbuatan itu jahat, jadi kita tak sebut pelakunya kerana pelakunya adalah mulia. Jadi ada mungkin pelaku itu perbuatan itu jahat, kita tak sebut orangnya baik, itu adalah kita panggil antara tujuan sirah li majhul ini diguna. Okey. An masdariyah nasibah. An ini adalah huruf masdar dan dia adalah nasibah, menasabkan fi'il mudhari'. Jadi dibaca dengan ta'buda. Dan dia boleh ditakwilkan dengan masdar. Takwil masdar saya dah bagi tahu banyak kali sebelum ini. Maknanya an dengan a'buda ini boleh ditakwilkan dengan masdar. Mungkin kita boleh takwil dengan ibadi. Ibadi. Ibadatku. Perhambaanku. Ibadatku. Kenapa ada ya tu? Kerana a'buda ni, alif ni adalah huruf mudhara'ah, huruf fi'il mudhari' menunjukkan saya. Jadi di dalam a'buda ini ada saya. Jadi kita kena letak juga pada masdar yang kita takwil itu dengan saya, ibadi. Jadi nuhitu an a'buda. Nuhitu an a'buda ataupun nuhitu ibadi. Ditegah perhambaanku ataupun ibadatku selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini takwil kepada masdar. Ibad ini adalah masdar dia. Kemudian an nasibah, nasibah kita baca dengan baris atas. Asalnya adalah baris hadapan. Asalnya adalah a'budu, tetapi bila ada an dibaca dengan a'buda. Beres, Jadi kita boleh terjemahkan dilarang aku menyembah, aku menyembah penyembahanku selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dibaca dengan aku dilarang bahawasanya aku menyembah. An ini biasanya diterjemahkan dengan bahawasanya. Bahawasanya aku menyembah ataupun penyembahanku, ibadatku selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya apa tadi? Masdar nasibah. Okey. Mudhari' masuk dengan an. Kerana ada an dibaca dengan a'buda. Wal fa'il, fa'ilnya adalah mustatir takdiruhu ana. Maknanya a'buda ini ada dalam ni. Tetapi ana kita tak nampak pun. Tetapi ada dalam a'buda itu saya. Jadi fi'il mudhari' ini di depan dia tu ada 4 huruf ditambah. A'budu, ta'budu, ya'budu, na'budu.
ada 4 huruf yang ditambah. Mungkin kita boleh mudah untuk kita kenal apa dhamir kat dalam tu. Kalau alif a'budu, a'budu maknanya saya. Kalau ta'budu, ta'budu ni nak mudah terjemahnya adalah awak. Ataupun dia perempuan pun boleh, tapi kita letak di sini anta. Kalau nak dia pun boleh, dia perempuan. Iya. Kalau ya'budu, ya'budu dia. Ya'budu dia. Kalau na'budu, na'budu kami. Iyyaka na'bud. Na'budu kami. Nahnu. Bukan saja kalimah a'budu saja, kalau kalimah lain pun sama. Yasjud sama. Sama apa tu? Sama seandainya di depannya ada alif, maknanya saya. A'bud. Kalau di depannya ada ta, ta'bud, maknanya awak. Ta'bud. Kalau di depannya ada ya, dia lelaki, dia perempuan, dia lelaki, huwa, ya'bud. Kalau ada nun, maknanya kami, na'bud. Jadi kita ambillah apa-apa saja fi'il selepas itu. Contohnya sajadah, asjud, saya. Saya sujud. Kalau awak sujud, tasjud. Awak lelaki. Tasjudu. Dia letak ta. Kalau dia sujud, yasjud. Kalau kami sujud, nasjud. Okey. Jadi kita lihat dhamir tak ada pun. Dhamir ini mustatir, tak ada. Itulah maksudnya mustatir. Dhamir yang saya garis ni adalah ganti nama, tak ada dalam perkataan. Maksudnya tidak dibaca, tidak ditulis, tidak disebut. A'bud, saya tak sebut pun ana, tapi ana tu ada dalam ni. Bagaimana kita nak kenal dengan huruf ni? Kalau di depannya alif, itu saya. Kalau di depannya ta, itu adalah awak. Ataupun dia perempuan. Kalau di depannya ya, dia lelaki. Kalau di depannya nun, maknanya kami. Tak kira lelaki perempuan, semuanya kami. Oleh kerana itu, bila disebut an a'buda, maka mu'allif sebut dia adalah dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir. Fa'ilnya, takdirnya adalah ana, iaitu saya. Bagaimana kita nak kenal yang saya cerita tadi ada alif di depan. Alladzina mausul maftuh fi mahalli nasab maf'ulun bi. Alladzina ini adalah isim mausul. Maftuhun mabniyun 'ala al-fathah. Nun itu bari atas. Fi mahalli nasab, di dalam kedudukan i'rabnya adalah mansub. Kenapa? Dia adalah maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu iaitu objek, benda kena sembah. Jadi a'budul ladzi, aku menyembah. Aku menyembah. Siapa yang sembah? Aku. Aku menyembah apa? Alladzina, berhala-berhala yang. Berhala yang ataupun mereka yang. Mereka yang tad'una, yang kamu sembah, iaitu berhala-berhala. Jadi alladzina ini adalah mabniyun 'alal fathah. Dia adalah kata nama hubung yang bermaksud yang. Fi mahalli nasab, dan kedudukannya adalah mansub. Kenapa mansub? Kerana dia adalah maf'ulun bih. Dia adalah maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Contoh saya sebut a'budu al-asnam. Nuhitu an a'buda al-asnam. Kalau kita guna ayat ni, dia jelas. A'bud ini, a'bud, fi'il, campur dengan fa'il. A'bud ini. Apabila fi'il, fa'il sudah ada, mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah asnam. Maf'ulun bih adalah asnam. A'budu, sembah, perbuatan. Siapa yang sembah? Saya, fa'il. Apa yang disembah adalah asnam.
Jadi kalau kita guna isim asnam ini, kita nampak bahawasanya ia adalah maf'ulun bih. Dan dalam ayat itu dia tidak guna asnam, dia guna alladzina. Sama juga, alladzina. Jadi kita lihat alladzina ini adalah maf'ulun bih walaupun dia isim mausul. Jadi mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah a'bud campur dengan fa'il di situ. Maf'ul dia adalah alladzina. Maf'ulun bih. Cuma dia alladzina ini dia mabni walaupun dia bari atas tapi dia mabni. Asnam ini masuk. Jadi kita asnam ni kita i'rab dia masuk bil fathi. Masuk bil fathi. Okey, saya tarik sini sikit. Masuk bil fathi. Asnam ini i'rab dia maf'ulun bih masuk bil fathi. Alladzina ini dia maf'ulun bihi mabni maf'ulun bihi apa alladzina isim mausul mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasab maf'ulun bih. Dia kena i'rab macam tu. Tak sama Kenapa? Kerana alladzina ini dia mabni. Dia isim mabni. Jadi kita bagi tahu alladzini adalah isim mabni. Isim mabni itu apa maksudnya? Isim yang tidak berubah bari akhir dia. Dia duduk di mana pun dia alladzina dibaca. Tapi asnam ini dia boleh berubah barisnya, boleh baca asnama, boleh baca asnami, boleh baca asnamu mengikut kedudukannya di dalam ayat. Alladzina duduk di hujung, duduk di awal, duduk di tengah, semuanya dibaca dengan na. Jadi isim mabni alal fathi di mana kekal barisnya adalah di atas, fi mahalli maknanya di dalam kedudukannya adalah nasab. Kalau ikutnya dia seperti asnam, dia masuk bil fathah. Oleh kerana dia mabni, kita tak i'rab dia masuk bil fathah, tetapi kita sebut dia fi mahalli nasab. Kenapa? Kerana dia adalah maf'ulun bih sama dengan al-asnam. Beres. Okey. Tad'una seperti yu'minuna fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun. Dia adalah min af'alil khamsah. Sama dengan yu'minuna sebelum ini. Min dunillah muta'alliqani bi mahdhuf maf'ulun bihi tsanin. Maf'ulun bihi tsanin ini jika ditakdirkan ataupun dimaksudkan tad'u itu adalah taj'aluna. Taj'aluna al-asnama asnama. Okey, dia sebut maf'ulun bi ats-tsani. Jadi tad'una ini dia ada kalau ikutnya dia tidak maf'ul dua maf'ul, dia perlu hanya satu maf'ul saja. Tapi tad'una ini ditakdirkan dia bermakna taj'aluna. Itulah mu'allif ini sebut tad'una ini ada maf'ul tsani. Okey, saya terangkan kat sini. Tad'una min dunillah. Min dunillah ini jar wa majrur. Jadi kita dah belajar sebelum ni, jar wa majrur dia perlu ada tempat untuk dia rujuk, tempat dia kembali, tempat dia ta'alluq, tempat dia bergantung. Jadi tad'una, kamu seru, mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah yang pertama boleh kita takdirkan al-asnam. Alladzina sebelum itu maksudnya berhala. Al-alihah, Tuhan. Atas asas tad'una ini dia bermaksud taj'aluna. Taj'aluna. Jadi bagaimana kita nak terjemahnya? Ya, saya cuba ambil ayat kat sini. Nuhitu an a'buda alladzina tad'u min dunillah. Okey. Aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu menjadikannya
iaitu berhala-berhala Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekali lagi, nuhitu, aku dilarang bahawasanya aku menyembah Tuhan-Tuhan yang ataupun berhala-berhala yang tad'una ini bermakna taj'aluna. Taj'aluna maknanya Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang kamu menjadikan berhala-berhala itu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tad'una ini ada dua maf'ul. Bila dia diberi makna taj'aluna, ini ada di kalangan mufassir, dia menyebut bahawasanya tad'una ini dengan makna taj'aluna. Kamu menyeru, maknanya kamu menjadikan. Kamu menjadikan apa? Iaitu berhala-berhala. Ini maf'ul yang pertama. Al-alihah, iaitu Tuhan. Tuhan ini adalah maf'ul yang kedua. Min dunillah, min dunillah ini dia bergantung kepada alihah, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan maf'ul tsani, ta'alluq dengan maf'ul tsani. Jadi min dunillah ini adalah dia ta'alluq kepada alihah. Tad'una asnam maf'ul, ini saya yang takdirkan, saya yang takdirkan asnam maf'ul yang pertama, kemudian alihah itu adalah maf'ul yang kedua. Dua maf'ul. Kenapa dia dua maf'ul? Kerana tad'u itu dengan makna taj'aluna. Taj'alu ini adalah bermaksud menjadikan. Saya menjadikan awak pembantu. Jadi ada dua maf'ul. Saya menjadikan berhala Tuhan. Kalau kita kata saya menjadikan berhala, senyap, jadi tak lengkap ayat. Jadi kita kena beritahu mereka menjadikan berhala Tuhan. Barulah dia lengkap ayat. Jadi di sini pun sama. Mereka ataupun kamu menjadikan berhala. Menjadikan berhala itu apa? Al-alihah, iaitu Tuhan. Min dunillah. Jadi min dunillah ini kembali kepada alihah. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi. Min dunillah ini muta'alliqani, dua-dua min du ini bergantung kepada bimahdhuf. Bimahdhuf ini tidak ada maf'ulun bihi, itu tidak ada, iaitu maf'ulun bihi yang kedua, tidak disebut. Kalau maf'ul yang pertama ini mungkin kita boleh kembali kepada alladzina, iaitu berhala-berhala, kerana alladzina ini merujuk kepada berhala-berhala ataupun tuhan-tuhan yang disembah oleh kafir Quraisy. Tad'una makna tad'unahum, kamu menyeru mereka. Kembali kepada alladzina tad'unahum al-alihah. Tad'unahum juga boleh, kalau tak mahu asnam pun kita boleh letak dhamir kat sini. Dhamir ini kembali kepada alladzina. Nuhitu an a'budu alladzina tad'unahum ataupun tad'una al-asnam al-alihah min dunillah. Taj'alunahum al-alihata min dunillah. Boleh juga, itu lagi cantik sebenarnya. Taj'alunahum ataupun tad'uhum al-alihata min dunillah. Okey, ada maf'ul ats-tsani, sama ada dhamir ataupun al-asnam kalau kita takdirkan al-asnam. Dan Tuhan yang kedua, maf'ul bih yang kedua adalah alihah. Atas asas tad'u ini bermaksud taj'aluna, kerana taj'aluna ini dia mengambil ataupun memerlukan kepada dua maf'ul. Contohnya saya buat ayat, saya menjadikan kayu almari. Saya menjadikan kayu almari. Maknanya saya menjadikan kayu almari. Kayu dan almari itu maf'ul dua-duanya. Saya menjadikan kayu, saya menjadikan almari. Cuma kalau saya tak sebut maf'ul tsani, dia tidak memberi faham. Saya menjadikan kayu, senyap, tak faham. Saya mesti sebut almari. Oh, dia menjadikan kayu almari. Saya menjadikan pelajar saya anak angkat saya, contohnya. Jadi dua-dua pelajar, anak angkat itu adalah maf'ul bih. Saya menjadikan pelajar, saya senyap.
tak faham. Jadi perlu kepada maf'ul yang kedua, iaitu anak angkat. Jadi pelajar saya barulah difahami ayat tersebut. Saya menjadikan air ais. Saya menjadikan air yang air mengalir itu ais yang beku. Jadi kalau saya kata saya menjadikan air senyap, orang tertanya-tanya. Jadi perlu kepada maf'ul yang kedua, iaitu ais. Oh, maknanya saya menjadikan air itu ditukar ataupun dijadikan ais keras, sejuk. Jadi itu maksudnya sama lebih kurang kat sini. Tad'u ini ditafsirkan dengan taj'aluna, iaitu kamu menjadikan apa? Menjadikan Tuhan. Tak faham lagi, menjadikan berhala, jadi tak jelas lagi. Menjadikan berhala itu apa? Menjadikan berhala itu sebagai apa? Jadi perlu kita lihat, perlu kepada maf'ul tsani, iaitu Tuhan, al-alihah. Kamu menjadikan berhala itu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebut dengan maf'ul tsani tadi, al-asnam maf'ul awal, al-alihah maf'ul tsani. Ataupun hum taj'alunahum, hum itu kembali kepada alladzina. Alladzina ini, hum ini dhamir ini kembali kepada alladzina min dunillah. Min dunillah itu bergantung kepada al-alihah, iaitu maf'ul tsani yang disebut mahdzuf, tidak disebut. Okey, Arab pada hari ini agak mencabar juga. Dan pakai perkataan sabih ni sebagai Ustaz. Ini soal. Doktor. Kadang ada dalam Al-Quran tu macam tadi, berhala sebagai Tuhan. Jadi terjemahan sebagai tu maknanya boleh jadikan maklum bi kedua lah. Maf'ul bih yang kedua. Betul, doktor. Ya, mungkin bila kita tengok terjemahan tu, kita tengok orang terjemah tu dia berdasarkan bahasa Arab. Maknanya tad'u itu bermaksud taj'aluna. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Okey, min dunillah. Min duni, ni itu adalah mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Kul kal awal. Kul itu seperti awal tadi, itu fi'il amar. Kul al awal la nafiyah. La nafiyah. Attabi' mudhari' marfu' bil fa'il. Nafiyah ini menafikan. Tidak. Katakanlah tidak. Aku akan ataupun sekarang aku tidak mengikut, akan datang aku tidak akan mengikut. Marfu'un, marfu' maknanya ain itu attabi'u, ain itu dibaca dengan marfu' kerana tidak ada sebab untuk kita baca dengan baris atas. Kalau ada an barulah attabi'a, tapi tak ada an, ada la. Jadi la ini kita baca dengan attabi'u. Kalau dia letak lam, attabi'. Kalau dia letak lan, attabi'a. Jadi la ini nafiyah. Dan dia tidak ada menasabkan ataupun menjazamkan, tidak, dia seperti biasa saja. Jadi at-tabi'u itu kita baca dengan baris hadapan, marfu', mudhari', marfu' wal fa'il ana. Fa'il itu ana, kerana kita boleh tahu apabila ditambah alif di depannya. Ahwa maf'ulun bih. Aku tidak mengikut al-ahwa. Ahwa maknanya mengikut jamak kepada hawa, kehendak-kehendak ataupun kemahuan. Maf'ulun bih, dan dia adalah mudhaf. Hum itu adalah mudhafun ilaih. Qad litahqiq. Qad ini adalah untuk menunjukkan betul-betul ataupun pasti. Jadi kita boleh sebut qad litahqiq, maknanya pasti. Dalaltu, sesungguhnya aku sesat. Jadi dalaltu itu adalah madin, madin sakin. Dalal, lam itu baris mati, dan fa'iluhu adalah tu. Tu di akhir itu adalah saya. Ini pun sama juga, fi'il madhi, kalau di akhirnya tu, saya. Kalau di akhirnya ta, awak. Kalau di akhirnya na, kami. Kalau di akhirnya ti, maknanya awak, perempuan. Kalau di akhirnya huruf mati, maknanya dia perempuan. Kalau tu, saya. Maknanya kita boleh kenal fi'il ini. Kalau fi'il madhi, kita lihat di hujungnya. Kalau fi'il mudhari', kita lihat di awalnya, iaitu pembayang kepada dhamir yang ada di dalam fi'il tu. Jadi kalau dalal tu, saya. Ustaz, musta'nifah tu maksudnya apa? Dalal. Musta'nifah. Dalal tu, saya. Kalau letak na di belakang, kami.
letak ta awak. Letak ta mati, dia perempuan. Okey, cuba kita tukar. Dalalna. Maknanya kami sesat. Dalalta, awak. Dallat, yang ni jadi dallat. Dallat maknanya dia. Okey, kalau tu saya. Kalau nahnu, nahnu, kami. Kalau ta awak, anta. Ti pun awak juga ada, jarang dalam Quran ada. Kita tengok yang banyak-banyak dalam Quran. Kalau ta mati itu muannas, iaitu hiya. Iya. Kalau tak tambah apa-apa, maknanya dia. Dalla maknanya huwa. Jadi kalau kita jumpa contohnya contoh banyak dalam Quran kan. Contoh tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabbat ada ta, maknanya kembali kepada muannas dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabba itu tidak tambah apa-apa, jadi dia lelaki. Kemudian idza hasada kasaba, contoh kita jumpa dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, tak tambah apa-apa. Saya selana orang dzata lahab wa ma kasab. Contoh banyak lagi mungkin cari ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tengok Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Contohnya khalaqa. Tak tambah apa-apa. Jadi apabila tak tambah apa-apa, dia adalah dia. Kasaba, dia usaha. Khalaqa, dia buat. Kalau perempuan, kasabat, khalaqat. Kalau anta, kasabta, khalaqta. Kalau kami, kasabna, khalaqna. Kalau saya, kasabtu, khalaqtu. Jadi ini adalah fi'il mudhari', fi'il madhi. Kita tengok di akhir dia. Kalau tambah tu saya, kalau tambah na, kami. Kalau tambah ta, awak. Kalau tambah ta mati itu adalah dia, perempuan. Kemudian kalau tak tambah apa-apa, maksudnya dia lelaki. Jadi tengok pada hujung. Kalau tengok di awal tadi, itu adalah fi'il mudhari'. Di awalnya tambah alif saya, tambah ta awak, tambah ya dia, tambah na kami. Fi'il mudhari' adalah sebelum. Fi'il madhi menunjukkan selepas, dia berada di hujung, selepas kata, di hujung kata tu. Jadi ini yang ditambah lebih kurang saja. Kalau tu saya, na kami, ta awak, ta mati, dia, tak tambah apa-apa, dia lelaki. Okey. Kemudian mana tadi? Dalaltu madin wa fa'iluhu. Fa'il dia adalah tu, maksudnya saya. Sesungguhnya kalaulah saya mengikut hawa nafsu kamu, maka saya ini sudah pasti tahqiq, pasti betul-betul sesat. Idzan harfu jawab la mahalla. Dalaltu, qad dalaltu. Idzan, jadi ini jawab, huruf jawab. Maknanya ada sebelumnya, boleh kita takdirkan syarat. In ittabi'tu ahwa'akum qad dalaltu idzan, sekiranya aku ikut hawa nafsu kamu, kehendak kamu, sesungguhnya aku telah sesat. Idzan, jadi apa jawabnya? Idzan ma ana minal muhtadin, aku tidak lagi di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi idzan ini adalah harfu jawab, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempat i'rabnya. Wa atifah, wa ini adalah huruf ataf, ataf kepada kulla attabi', wa ataf kulla attabi' ahwa'akum qad dalaltu, wa atifah ataf kepada wa ma nafiyah, wa atifah ma nafiyah amilah, amala laisa. Okey, ini
Ini dia ada dua pendapat, ma hijazi, yang beramal dan tidak beramal. Jadi pengarang ini dia sebut ma ini nafiyah, dia beramal dengan amalan laisa. Dia seolah-olah beramal dengan merafakkan khabar, merafakkan isim, menasabkan khabar seperti laisa. Ana isimnya, jadi ana ini adalah isim ma minal muhtadin muta'alliqani bimahdhuf khabar ma majrur bil ya. Minal muhtadin ini jar wa majrur. Al muhtadin ini adalah jamak mudzakkar salim, jadi majrur bil ya, dan dia bergantung kepada khabar ma. Khabar ma ini tidak ada di sini. Kita boleh i'rab dia, kita boleh letak di sini. Wa ma ana boleh kita sebut ana kainun minal muhtadin. Muhtadina. Wa ma ana minal muhtadin. Jadi kita i'rab dia kainun itu adalah khabar kepada ma yang beramal dengan amal laisa. Okey, boleh kat situ Laisa ini adik-beradik kana dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Jadi wa ma ana kainan minal muhtadin. Kainan ini mahzuf. Mahzuf tidak disebut dan tempat bergantung minal muhtadi. Minal muhtadi ini dia merujuk kepada kainan. Kita terjemah macam mana? Dan tidak aku adalah aku ini menjadi di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Minal muhtadi dibaca dengan ya kerana majrur, jamak mudzakkar salim majrur dia ya. Okey, ini yang saya letak saja. Wa ma ana kainan minal muhtadin. Boleh saja kalau ada lafaz-lafaz yang sesuai lain kita tambah, kita takdirkan. Dan aku wa ma ana kainan, biasanya i'rab takdir kepada khabar mahzuf ini boleh maujudun, boleh mustaqirrun, boleh kainun. Itu antara lafaz yang biasa digunakan oleh ulama-ulama kita untuk takdir. Wa ma ana mustaqirrun boleh, maujudun boleh, kainun. Wa ma ana mustaqirran maujudan kainan minal muhtadin. Maka tidaklah aku ini adalah di kalangan mereka-mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala seandainya aku mengikut apa kehendak kamu. Yang kita telah pun tafsirkan pada minggu lepas. Kenapa Nabi tidak ikut kehendak kafir Quraisy. Jadi itu sedikit sebanyak i'rab. Walaupun ayatnya tidak panjang, tetapi banyak istilah-istilah nahwu yang disebut di sini perlu kepada huraian yang panjang. Tinggi soal tu. Kata doktor. Yang tadi yang ayat terakhir wa ma ana minal muhtadin kalau ana tu macam mubtada Ana mubtada ya. Kalau jadi minal muhtadin tu macam jadi syibhi jumlah, dia boleh jadi sebahagian dia pada khabar. Kenapa ada perlunya kainan dari itu? Oh, dia macam ni kalau kita kata saya ambil contoh lain aja. Kalau kita kata Muhammad di masjid, kan kita berbagi tahu Muhammad itu mubtada, fi masjid itu adalah khabar syibih jumlah. Tapi sebenarnya khabar dia ada. Khabar dia ada, cuma kita tak sebut. Sebenarnya khabar dia adalah maujudun fi masjid. Muhammad ada dalam masjid. Tapi kita tak sebut. Itu biasa orang Arab, dia tidak sebut. Contoh, saya sebut Muhammad. Orang Melayu pun sama, dia kata Muhammad fi masjid. Muhammad fi masjid, Muhammad dalam masjid. Sebenarnya ada khabar dia ni, di celah-celah ni, tapi tak perlu sebut dah. Iaitu maujudun.
Jar wa majrur ini dia tidak jadi khabar sebenarnya. Sebab itu kita kata khabar syibih jumlah. Sebenarnya syibih jumlah di masjid ini dia bergantung kepada maujud tu. Tapi tidak disebut kerana dia sudah pun tak berhajat pun. Muhammad ada di masjid. Tapi kita kata Muhammad di masjid sahaja. Tapi sebenarnya ada perkataan tu. Perkataan tu ada. Susah dah sebut perkataan ada. Okey. Muhammad maujudun fi masjid. Tapi kita tak sebut kan? Kita sebut Muhammad fi masjid. Jadi kita bagi tahu fi masjid itu adalah khabar syibih jumlah. Tapi sebenarnya dia adalah jar wa majrur muta'alliqun bi khabar mahzuf yang tidak disebut kerana tidak perlu. Kenapa? Profesor kan? Muhammad fi masjid. Sebenarnya kita nak kata Muhammad berada dalam masjid. Tapi kita tak sebut pun berada tu maujud lah. Jadi kita bagi tahu Muhammad itu mubtada. Khabar dia adalah syibih jumlah fil masjid. Tapi sebenarnya khabar dia ada, iaitu maujudun. Jadi boleh kita sebut khabar mahzuf ataupun kita sebut khabar syibih jumlah. Cuma dalam i'rab tu kadang-kadang dia bagi tahu khabar mahzuf. Khabar kepada ma tadi kan. Jadi kita kena takdir lah kainun ataupun maujudun. Macam tu. Profesor. Okey. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. InsyaAllah kita sambung minggu depan ayat 857 insyaAllah. Jadi terima kasih semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, insyaAllah.